أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الوافي، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para sahabat yang sempat ke udara pada pagi ini, kita buat live FB untuk satu remedi lagi dalam kumpulan Rare Remedies dalam membicarakan buku Materia Madika Homeopati, terjemahan ataupun saringan secara bebas daripada buku Dr. William Borich. Buku yang diterbitkan pada tahun 2021. 2021, masih lagi pada masa itu time COVID-19 yang menyebabkan pelancaran buku tersebut diadakan secara online bersama-sama dengan Presiden PPHM, Persatuan Perubatan Homeopati Malaysia, dibuat secara online dengan ulasan khas daripada Datuk Dr. Suria Khatun Osman. Itulah sejarah dalam penerbitan kita, yang buku yang terhebat yang ada pada hari ini berkaitan dengan Materia Madika, kerana di dalamnya mengandungi paling banyak bahan-bahan remedi yang boleh dirujuk oleh pengamal ataupun peminat homeopati. So hari ini kita akan bicarakan masih di dalam remedi yang kita sebut Barita. Minggu lepas kita sebut Barita Ascetica, kalau tak silap saya lah. Barita Ascetica. Kali ini ialah Barita Ayodhata. Saya online kan pada hari ini kerana kebetulan hari ini semalam saya sedang menguruskan remedi yang kita namakan Hydrastis. Hydrastis ini salah satu remedi homeopati yang masyhur kerana kegunaannya dalam penyakit kanser. Kebetulan dengan apa yang saya bicarakan ataupun saya sedang buat tulisan, ulasan, memetik daripada beberapa sumber untuk Hydrastis canadensis itu, hari ini kita bicarakan Barita, dan Barita Ayodhata ini adalah satu remedi yang kegunaannya hampir sama dengan Hydrastis canadensis. Apakah yang sama itu? Yang sama itu ialah kegunaannya dalam kanser. Sahabat yang online ni, mungkin ada yang ingin bertanya penyakit-penyakit tertentu yang serius tu. Terlalu serius memang saya jaranglah menyaran apa remedi. Kalau saya senyap tu, mana saya tak boleh nak saran sebarang remedi. Especially kita hari ini KKM paling tidak suka dengan saran terhadap penyakit-penyakit yang dikhususkan untuk kumpulan alopati menyembuhkannya. Tapi kita boleh cubalah daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari, remedi-remedi yang kita belajar, kita boleh jangka mungkin remedi ini berguna.
Mungkin apa yang kita lalui melalui hospital sudah dijangka tak boleh disembuhkan. Mungkin dalam beberapa tahun masa yang kita ada untuk hidup di dunia, diberitahu macam itulah. Maknanya seolah-olah tidak ada ubat. So kita boleh ikhtiar dengan ubat mana yang kita rasa kemungkinan boleh memberi impak positif. Okey. So dalam kes ini kali ini kita bicara mengenai Barita Ayodhata yang mengikut J.H. Clark dan Boric juga sesuai digunakan dalam kes-kes yang berkaitan dengan kanser. Okey. Dr. Boric menyatakan bahawa Barita Ayodhata ataupun iodide of Barita bertindak ke atas sistem limfatik. Okey, limfatik sistem. Ia meningkatkan leukositosis. Okey. Apa leukositosis? Seperti yang kita pernah dengar berkaitan leukemia, dan sebab leuko itu membawa makna kepada putih, darah putih. So leukositosis itu istilah yang merujuk kepada peningkatan jumlah sel darah putih dalam darah. Okey, peningkatan jumlah sel darah putih dalam darah. Tidak kira puncanya kenapa, mungkin berlaku kebocoran sel darah merah menyebabkan jumlah darah putih menjadi dari segi peratusnya lebih tinggi, dan mungkin bila berlaku infeksi jangkitan penyakit tertentu. Okey, kedua, ayat kedua, satu perkataan sahaja disebut oleh Dr. William Boric, iaitu Quincy. Quincy merujuk kepada keradangan, keradangan di bahagian kerongkong ataupun berlaku abses. Abses ni merujuk kepada penanahan lah di kawasan yang kawasan tonsil lah, dalam mulut lah, tonsil tu dalam mulut lah, boleh lihat bahagian tu, tak apa, boleh cari. Okay, so Quincy disebut secara direct oleh Dr. Boric, dan satu perkataan sahaja, Quincy, maknanya berguna. Jika kita disahkan oleh Dr. Quincy, kita tidak ada remedi lain, kita boleh cuba Barita Ayodhata. Okey. Kemudian disebut ini di dalam Dr. Boric sebab kita membuat alignment penterjemahan buku-buku remedi Barita Ayodhata daripada Materia Medika Homeopati. Kelenjar-kelenjar mengeras. Kelenjar-kelenjar di sekitar mulut lah. Kelenjar-kelenjar mengeras. Terutama tonsil. Maknanya bahagian tonsil dalam mulut tu mengeras. Dan juga payudara juga mengeras. Okey. Itu pergi kepada kanser payudara. Kecenderungan untuk kanser payudara itu atau kecenderungan untuk pengerasan bahagian tonsil itu ciri-ciri yang bersifat, kalau bahasa Inggerisnya, cancerous, boleh membawa kepada kanser. Kemudian disebut oleh Dr. Boric, Dr. Boric menyebut secara jelas Strumus ophthalmia, atau saya terjemahkan secara mudah, ophthalmia strumus. Strumus, S-T-R-U-M-O-U-S. Apakah itu strumus ophthalmia? Ia merujuk kepada swollen eye, bengkak mata tu, bengkak. Tapi dia mungkin ada kaitan dengan tuberculosis, associated with scrofula. Mungkin ini ada hubungan dengan penyakit yang dihidapi oleh pesakit. Satu kelemahan yang bersifat konstitusional,
yang selalunya cenderung ke arah TB, penyakit-penyakit TB, tuberculosis. So, ophthalmia strumus. Itu bacaannya begitu. Sebab disebut direct. Ini sebab memang Dr. Borik ni, kalau kita baca buku-buku dia banyak mengambil perkataan ataupun istilah-istilah perubatan. Apakah istilah-istilah perubatan ini merujuk kepada proving? Ini yang kita kena faham bila kita baca buku Dr. Borik. Proving, orang yang proving, kalau dia seorang doktor, dia boleh memberi istilah-istilah medical. Tetapi kalau orang yang proving itu bukan seorang doktor, dia tidak mampu memberi istilah-istilah doktor. Dan dalam buku Dr. Borik, dia memanglah dikutip daripada proving. Apa kita boleh sebut? Ia memang dikutip daripada proving. Tetapi perkataan di dalam buku Dr. Borik, banyak istilah perubatan itu merujuk kepada kegunaan ataupun saranan kegunaan oleh Dr. William Borik bahawa remedi ini berguna untuk kes-kes seperti ophthalmia strumus. Bahasa Inggeris, strumus ophthalmia. Disaran. Bukan hasil proving, tapi disaran. Ada kaitannya dengan proving. Itu yang kita nak kena faham bila kita baca buku-buku seperti yang dijelaskan oleh Dr. Borik. Okay, so ophthalmia strumus beserta tumefaksi lah saya terjemahan begitu selalunya. Tumefaction bahasa Inggerisnya, tapi bahasa Melayu pun kita buat begitu juga. Kita tak terjemah sebagai bengkak ke, tapi berlaku pembengkakan kelenjar-kelenjar cervix. Kelenjar-kelenjar cervix. Ophthalmia strumus maknanya mengiringi ophthalmia strumus itu ialah pembengkakan kelenjar-kelenjar cervix. Pada wanita lah bila sebut kelenjar cervix. Dan pertumbuhan terbantu. Ada berlaku pertumbuhan. Ketumbuhan seperti kanser. Tapi terbantu. Maknanya dia tidak berterusan. Dia terbantu. Bengkak tumor. Satu istilah yang diberikan oleh Dr. Borik ialah tumor. Okey. Tumor kalau cek bahasa Inggeris, kalau tidak silap saya, Dr. Borik menyebut tumor. Okey, yang tadi terencak tadi ialah stunted growth. Stunted growth merujuk kepada dia hendak tumbuh tetapi terbantu. Tumors dalam bahasa Inggeris maknanya kita boleh sebut tumbuh ataupun bengkak. Dan istilah saya gunakan dalam kes Barita Ayodata ini ialah bengkak tumor. Maknanya kalau ada berlaku bengkak, maknanya tumor lah. Tapi saya guna dua istilah tersebut, mengambil bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, saya sebut bengkak tumor. Ada orang mungkin sebut tumor saja dia tidak tahu. Tapi bila ada perkataan bengkak, dia tahulah ini jenis bengkak. Bukan bengkak lebam, tapi bengkak tumor. Itu kena faham pula. Okey. Okey, hubungan disebutkan sebab Dr. Borik ni suka memasukkan hubungan antara remedi. So, disarankan dibandingkan dengan aconitum lycotonum dalam kes bengkak kelenjar-kelenjar cervix, axillary, kelenjar-kelenjar payudara. Juga lapis conium mercurius iodatum carboanimalis. Itu yang disebut oleh Dr. Borik. Berapa doskah disarankan? Triturasi kedua dan ketiga. Trituration. Kenapa trituration? Remedi ini bukan remedi herba. Iodide of Barita. Selalunya memang kalau sukar untuk didilute, selalunya dibuat secara triturasi. So, triturasi kedua dan ketiga maknanya 2X dan 3X. Mungkin selepas berlalu masa,
Dr. Borik, dia punya buku ni diterbit sekitar 1928. Mungkin selepas berpuluh tahun selepas itu, orang cenderung menggunakan remedi ini dalam potensi 6, 30 dan seumpamanya. Boleh gunalah. Tapi saranan Dr. Borik pada zaman dia ialah triturasi kedua dan ketiga. Maknanya 2X atau 3X. Okey, so itu sahaja keterangan yang diberikan oleh Dr. William Borik. J.H. Clarke kita rujuk. Biasanya apa yang disebutkan oleh Dr. Borik itu didetailkan juga oleh Dr. Clarke. Sama ada merujuk kepada apa yang disebutkan oleh Dr. Borik ataupun memasukkan isu-isu yang lain lagi. Tapi dalam kes Barita Ayodata ini, Clarke hanya menyebutkan sedikit sahaja atau kita nyatakan very specific. Okey, bahagian klinikal tidak ada penjelasan, tidak ada simptom partikular. Dr. Clarke hanya sebut secara klinikalnya ia berguna untuk kanser payudara. Cancer of breast. Okay, kalau kita nak carilah umpamanya repertory, kita pergi pada breast, kita lihat pada cancer of breast. Cancer, itu satu istilah lain, disebut juga cancer. Di situ maknanya boleh berguna untuk kanser-kanser yang lain juga. Glands, okay, disebut enlargement of glands, maknanya pembesaran atau pembengkakan kelenjar-kelenjar. Tumors, tidak semestinya kanser, tapi tumor. Bengkak tumor tadi juga disebut oleh J.H. Clarke. So, apa yang disebut oleh J.H. Clarke itu cancer spesifik disebut breast cancer lah, kanser payudara. Kemudian disebut juga pembesaran kelenjar dan disebut juga tumor. Maknanya 4 benda di situ, ataupun kita ringkaskan kepada 3 benda atau 3 perkara sahaja, kerana kanser payudara itu adalah sebahagian daripada penyakit-penyakit kanser. Okey, di bahagian karakteristik, J.H. Clarke menyatakan Barita Ayodata telah digunakan secara empirical. Okay, empirical maknanya secara kajian ataupun secara studi, terutama dalam kes-kes pembekakan kelenjar dan tumbuhan baru. Okey, ini spesifik karakteristik yang diberikan oleh J.H. Clarke, khususnya dia kata dalam bengkak kelenjar dan juga berlaku tumbuhan-tumbuhan baru. Okey, kecenderungan untuk menumbuh. Kecenderungan untuk menumbuh lah disebut new growth on indication suggested by its 2 elements. Okey, 2 elements makna apa? Yang tadilah glandular enlargement, new growth. Seperti yang disebut dalam bahagian klinikal J.H. Clarke, disebut kanser, tumor. Bengkak kelenjar boleh masuk. Kecenderungan ke arah tumor juga. Bengkak kelenjar dan kanser yang secara khusus kepada payudara. Okey, so itu remedi kita pada hari ini yang sangat berfokus kepada isu kanser. Sangat berfokus kepada isu kanser. Dan kebetulan sebab saya sedang menulis semula lah, bukan menulis semula pun, kita masuk beberapa sumber berkaitan remedi hydrastis canadensis. Ini salah satu remedi daripada herba yang kita masukkan dalam buku terbaru. Doakanlah semoga buku ini dapat diterbitkan awal tahun hadapan. Sebab saya pun dalam keadaan penat lah antara
antara hendak teruskan ataupun tidak, tapi kalau saya tidak ada kerja memang saya sambung aja kerja-kerja ini. So Hydrastis ini pun saya nak bacalah sedikit antara kutipan yang saya dapati, sebab memang kita ambil daripada abstrak kajian juga. Saya nak petiklah saja berkongsi. Ini menarik sebab jarang orang ada buku. Hale, kalau orang kenal pada Hale membicarakan simptom-simptom Hydrastis canadensis, dikatakan testimoni universal daripada mereka yang mempunyai pengalaman di dalam penggunaan Hydrastis adalah ia meningkatkan dengan secara jelas kekuatan fizikal dan meningkat fungsi-fungsi gestur yang berkaitan pencernaan, asimilasi dan sebagainya. Ia mungkin menambah selera makan dan bertindak dalam berbagai cara sebagai remedi China yang bertindak bila diberikan semasa pemulihan. Okey, yang ni tak dia tak sebut di sini. Siapa yang sebut di sini? Memang dalam klinikal Dr. Clark pun Hydrastis canadensis disebut berguna untuk alkoholism, asma, kanser, katar, kankroid. Fokus juga pada kanser. Okey, sebab beberapa sumber yang kita petik juga merujuk kepada masalah-masalah berhubung dengan ulcer dan kanser. Ini Hydrastis. Tak apalah, kita akan bicara semula hal ini di dalam bila kita bicara buku terbaru nanti. So hari ini kita telah lengkapkan remedi Barita Ayodata. Okey, Barita Ayodata, fokus dia kita ambil secara ringkas daripada J.H. Clark. 1, kanser. 2, tumors. Dia spesifik kepada kanser payudara dan pembesaran kelenjar-kelenjar. Itu saja yang disebut oleh Clark. Very specific. Sementara Bori menyebutkan di awal-awalnya bahawa remedi ini bertindak ke atas sistem limfatik. Dia meningkatkan leukositosis. Maknanya peningkatan jumlah sel darah putih dalam darah. Ini kecenderungan ke arah kanser jugalah. Seperti leukemia tu. Mungkin berguna untuk kanser ke arah itu. Kanser darah lah kalau dalam hal tersebut. Dan Dr. Bori sebut Quincy, abses dalam kawasan tonsil, disebut mengenai kelenjar-kelenjar yang mengeras seperti enlargement of glands oleh J.H. Clark juga. Disebut pasal ophthalmia, strumos, maknanya bengkak bahagian mata yang ada hubungan dengan pembengkakan kelenjar-kelenjar cervix dan pertumbuhan yang terbantu kita sebut. Okey, saya tutup setakat ini kepada remedi Barita Ayodata pada hari ini. Kita akan sambung minggu hadapan insya-Allah. So terima kasih kepada siapa yang sempat online pada pagi ini. Mudah-mudahan remedi yang kita bicarakan pada pagi ini memberi sedikit tambahan ilmu kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera.